kali ini adalah diterjemahkan daripada kisah berbahasa Inggeris, ditulis oleh William Dolphin. Helmi, kau sibuk ke sekarang? Soal Faris yang menjadi pembantuku di sebuah hospital. Tak, kenapa? Soalku. Aku nak bagi seorang pesakit ni gangguan pemakanan, kata Faris lagi. Gangguan pemakanan? Menarik. Okey, hantar dia, kataku tanpa berfikir panjang. Baiklah, nanti pesakit tu akan datang, kata Faris lalu keluar dari bilikku. Aku mula kemaskan meja dan menunggu pesakit itu. Setelah 20 minit menunggu pesakit tu masih belum muncul, aku mula keluar dari bilik untuk mencari pesakit tu. Ketika sampai di lorong lift, kelihatan ramai nurse dan beberapa pesakit sedang berdiri di depan lift. Kenapa ni? Soalku. Lift rosak, balas salah seorang nurse perempuan di situ. Oh, pasti pesakit tu ada dalam lift tu. Tingkat berapa? Di antara tingkat 10 dan 11. Memang dah pasti. Memang pesakit tu dah tersekat dalam lift tu. Menurut pengalamanku, dalam masa 1.5 jam lift baru selesai dibaiki. Aku harap pesakit tu tak apa-apalah. Aku kembali ke dalam bilikku lalu menghubungi Faris. Macam mana? Kata Faris. Dia terperangkap dalam lift. Oh, malang betul. Siapa nama dia? Emilia Flores. Okay, thanks. Lepas kerja ni kita pergi minum. Okay, Helmi. Helmi, pesakit tu... Aku memutuskan panggilan dengan Faris. Lalu kedengaran suara sorakan dari lorong lift. Ternyata betul 1 jam kemudian baru lift boleh digunakan. Aku perlu pastikan pesakit tu tak ada apa-apa. Aku kemudian menuju ke lorong lift dan kelihatan lebih ramai orang yang berkumpul di depan lift. Loceng berbunyi menandakan lift sudah berhenti di tingkat 10. Pintu lift terus terbuka dan bau apa ni? Orang yang berkumpul di depan lift tadi mula menjauh diri dari lift. Aku mula bingung. Bau busuk mula menusuk masuk ke dalam hidungku. Aku menutup hidung, menggunakan tangan lalu menuju di depan pintu lift. Semakin dekat, semakin kuat bau busuk tu. Kelihatan seorang perempuan di dalam lift itu, dan aku terkejut melihat tubuh badannya yang besar. Dia mengalami obesiti yang parah. Berat badannya kira-kira 200 kilo. Mukanya kelihatan bengkak dan tebam sehingga matanya tidak kelihatan. Mulutnya comot dengan sos makanan. Tangannya yang gemuk itu digerakkan untuk menyapu di mulutnya. Di tangannya satu lagi kelihatan satu beg plastik hitam yang besar, seperti plastik sampah. Bau busuk itu keluar dari plastik sampah yang dipegangnya. Perempuan itu bangun dengan perlahan kerana berat badannya menjadi bebannya. Keluar dari lift dan semua orang yang berada di situ menjauhkan diri masing-masing dari dirinya. Aku menuju ke arahnya. Emilia Flores? Soalku. Perempuan itu yang dikenali Emilia mengangguk kepala. Dia memeluk erat plastik sampah itu di dadanya. Saya lapar tadi, katanya perlahan. Aku hanya mengangguk. Baiklah, jom ke bilik saya buat check up, kataku lalu berjalan mendahuluinya. Emilia mengikuti dengan langkah yang perlahan. Aku dapat mematikan yang Emilia dari tadi memeluk plastik itu. Awak punya ke? Soalku bodoh. Dah tentulah dia punya. Emilia mengangguk perlahan. Jangan risau, saya takkan ambil, kataku, dan Emilia dengan tiba-tiba menangis. Tangisannya cukup mengerikan. Sampai di depan bilik check up, aku membuka pintu untuknya dan Emilia masuk dan kemudian dia berhenti di tengah-tengah bilik. Lift tadi rosak, katanya. Ya, saya tahu. Tapi nasib baik awak ada buah makanan untuk dimakan, kataku. Dia mula menangis. Lalu sambil meremas plastik hitam tu dan bau busuk keluar dari plastik itu. Aku dah nak muntah dah masa tu. Aku memberikan selai tisu untuknya. Apa ada dalam tu? Soalku pelik. Emilia diam. Dia menunduk, nampak seperti risau dan ketakutan. Sisa makanan, dia menjawab dengan gagap. Dan sekali lagi dia menangis. Terbit rasa kesian pada penderitaannya. Aku mengeluh. Apa kata kita tunda dulu perjumpaan hari ini sehingga awak rasa tenang, kataku. Boleh ke? Soalnya. Aku mengangguk. Aku menghulurkan kad namaku padanya dan tangannya yang besar berlemak mengambil dengan perlahan. Terima kasih, ucapnya, dan aku membalas sama-sama. Nak saya temankan pergi ke lift? Soal aku. Emilia menggiling. Tak perlu, katanya. Okey, hati-hati ya, pesanku.
Dan Emilia dengan langkah perlahan keluar dari bilikku. Aku menghela nafas apabila bau busuk itu tidak lagi berkumpul di bilikku. Seminggu kemudian, Faris mengajakku minum di sebuah kafe. Terima kasihlah Faris, ucapku pada Faris. Untuk apa? Soalnya. Emilia Cloris? Siapa? Soalnya lagi. Faris ni memang pelupa lah. Emilia, gangguan pemakanan. Kau yang hantar pesakit tu pada aku. Kau ingat kan? Soalku. Oh ya, aku ingat. Yang terperangkap dalam lift tu kan? Macam mana keadaan dia? Soal Faris. Perempuan tu macam kapal karam, asyik menangis dan hampir histeria, ceritaku pada Faris. Kau dah berbincang dengan ibu dia? Soal Faris. Tak, aku sedikit pun tak tahu informasi dari dia, tapi aku tinggalkan kad nama aku pada dia. Macam mana pendapat kau tentang dia? Soal Faris. Betul-betul lahap dan badannya besar. Muka dia tu amat... Tanpa aku habis bercakap, Faris memotong. Bukan mak dia. Maksud aku Emilia, kata Faris. Aku mula bingung. Macam mana pendapat kau tentang Emilia Cloris? Kata Faris. Aku dah bagi tahu dah pendapat aku tadi, jelasku. Emilia perempuan kurus kering berusia 12 tahun. Kau kata gemuk? Kata Faris. Dan aku tersedar sesuatu. Ibunya datang bersama dengannya? Tanya aku. Ya, aku kira mereka berdua, kata Faris. Dan mereka berdua terperangkap dalam lift bersama. Faris menatap mukaku dan langsung riak mukanya berubah.